Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam video jinayat kita akan bincangkan di dalam pelajaran yang kedua, iaitu bab murtad ataupun ar-riddah. Dalam bahagian yang pertama kita dah bincangkan tentang pengertian apa yang dimaksudkan dengan murtad, dan juga kita dah belajar dalil daripada Quran dan juga hadis berkaitan pengharaman dan juga hukuman bagi mereka yang murtad di dunia dan juga hukuman di akhirat jika mereka tidak bertaubat. Baik, hari ini insya-Allah kita akan sambung seterusnya berkaitan dengan cara-cara berlakunya murtad. Secara umumnya cara berlaku murtad ada 3, iaitu yang pertama niat ataupun cita-cita ataupun taraddud, yang ini berbelah bagi. Jadi cita-cita ataupun niat yang bagaimana boleh mendatangkan murtad, boleh menyebabkan murtad. Kalau cita-cita nak jadi askar ataupun cita-cita nak jadi polis, itu tidak menyebabkan kita murtad. Ada cita-citanya. Baik. Yang kedua ialah menyebabkan kita murtad ialah dengan perkataan. Apa yang keluar daripada mulut kita tu boleh menjadikan kita murtad. Nanti kita akan bincangkan apa perkataan-perkataan, apa ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan murtad. Dan yang ketiga ialah dari segi perbuatan. Perbuatan pun boleh menyebabkan kita murtad. Nanti ada penerangan tentang perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita murtad. Baik. Kita lihat dulu keterangan ataupun penerangan tentang niat ataupun cita-cita yang boleh menyebabkan murtad. Baik, penerangannya niat atau bercita-cita untuk menjadi kufur, keluar daripada Islam, ataupun membatalkan syahadah walaupun pada masa akan datang atau esoknya, atau berbelah bagi, iaitu taraddud, untuk menjadi kafir pada masa itu juga. Baik, jadi cita-cita yang boleh menyebabkan murtad ialah cita-cita kita nak menganut agama lain. Nak jadi orang kafir. Maksudnya kita nak menganut, contoh dia niat nak menganut Kristian ataupun menganut agama Buddha. Walaupun dia niat bukan sekarang. Dia niat nanti aku umur 20 tahun aku nak jadi orang Kristian. Tetap pada masa itu juga dia dikira murtad. Ingat, walaupun hanya niat, belum cakap lagi, hanya niat dalam hati, tetap jatuh murtad. Baik, seterusnya penerangan tentang perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita murtad. Seseorang itu boleh menjadi kufur ataupun kafir dengan perkataan sekiranya berkata dengan salah satu dari contoh berikut. Yang pertama kita lihat, perkataan apa yang tak boleh dibuat main. Kita sebut perkataan ni walaupun sekadar gurau-gurau dikira kita murtad. Iaitu yang pertama, kata-kata yang mengaku sifat Allah seperti Allah yang ketiga daripada 3. Kita tahu Allah SWT sifat dia tak boleh lebih daripada 1. Allah mesti 1. Kalau monyet ada 2, 8, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita sebut Allah SWT bersifat macam makhluk dia, lemah kan, macam kita perlukan makan, perlukan tidur dan sebagainya, kita samakan Allah SWT dengan makhluk yang lain. Kita sebut Allah SWT ada 3, kita sebut Allah SWT tertidur, maka secara automatiknya kita murtad. Ingat, bila kita nak bercakap tentang Allah SWT, nak bercakap tentang Islam, perlu hati-hati. Kalau tak tahu, jangan cakap, lebih baik diam, ataupun kita tanya kepada orang yang lebih baik. Nak bergurau boleh, tapi jangan perkara agama. Jangan ada kaitan dengan Allah SWT. Jangan ada kaitan dengan Nabi. Jangan ada kaitan dengan Islam. Banyak lagi perkara yang boleh dibuat bergurau. Ingat, kita sebut Allah SWT yang ketiga daripada 3 ni, walaupun dengan niat nak bergurau dengan kawan, tetap jatuh murtad.
Seterusnya yang kedua, penerangan ataupun perkataan yang boleh menyebabkan murtad ialah kata-kata yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi kita ambil daripada iktibar daripada kisah-kisah zaman-zaman dulu. Iaitu siapa? Kita lihat Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Perkataan kita, kita cakap akulah Tuhan, contoh, maka ini ialah perkataan yang boleh menyebabkan kita murtad. Walaupun kita cakap dalam bahasa Arab ataupun kita cakap dalam bahasa Cina, segala bahasa yang merujuk kepada diri kita ni Tuhan, ataupun kita merujuk kepada orang lain tu Tuhan. Contoh kita tunjuk kepada laut, oh ini Tuhan, maka secara automatik perkataan tersebut menyebabkan kita murtad. Baik, yang ketiga, kata-kata yang menafikan salah satu daripada sifat Allah. Kata-kata yang menafikan salah satu daripada sifat Allah. Jadi kita dah belajar Allah SWT, yang sifat yang wajib ada pada Allah SWT ada. Baik, jadi yang kita dah belajar sifat wajib bagi Allah SWT ada 20. Kemudian kita dah belajar juga sifat mustahil bagi Allah SWT ada 20 juga. Dan sifat harus bagi Allah SWT ada 1. Baik, jadi ke-20 sifat wajib dan juga mustahil bagi Allah SWT ni mestilah kita mengiyakan, jangan nafikan. Contoh, sifat Allah SWT maha melihat. Kita cakap Allah SWT boleh melihat, tapi mana mungkin dia nampak orang dalam gelap, contoh. Ataupun sifat Allah SWT kita tahu maha mendengar, tapi kita menidakkan Allah memang dengar, tapi adakah dia dengar dalam hati setiap manusia? Contoh, perkataan seperti itu boleh menyebabkan kita murtad. Mestilah kita beriman yang Allah SWT ni sifat dia maha mendengar. Dekat mana pun manusia itu sembunyi, Allah dengar. Allah maha melihat. Sekecil mana pun makhluk Allah SWT, kuman, lagi kecil daripada kuman pun Allah SWT boleh nampak. Baik, kemudian yang keempat, kata-kata yang menidakkan kenabian seorang nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Ini pun sama, kita dah belajar 25 nabi dan juga rasul yang wajib diimani. Ke-25 nabi dan rasul tersebut tak boleh kita ingkar. Contoh, kita menafikan Ismail tu bukan nabi lah, dia manusia biasa. Maka perkataan kita tu boleh menyebabkan murtad. Kalau kita merujuk kepada Ismail lain, tiada masalah. Tapi kalau kita merujuk kepada Nabi Ismail, maka boleh jatuh murtad. Ingat, perkara agama tak boleh dibuat bergurau. Kemudian yang kelima, kata-kata yang mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dari segi mensabitkan atau menafikan sesuatu hukum. Jadi ulama dah sepakat dalam banyak benda. Zaman sekarang ni ada macam-macam perkara yang tiada di zaman Nabi. Contoh sekarang vaksin. Jadi vaksin ni ulama dah sepakat. Ulama sepakat bahawa vaksin ni benda yang haruslah, benda yang harus. Maka kita tak boleh keluarkan ataupun kita ingkar, kita bagi tahu tak, vaksin ni haram. Maknanya berlawan dengan sepakat ulama. Maka perkara tersebut boleh menjadikan kita jatuh murtad. Kemudian yang keenam, kata-kata yang menolak Al-Quran sebagai kalam Allah. Kata-kata yang menolak Al-Quran sebagai kalam Allah. Jadi kita tahu Quran ni ialah perkataan daripada Allah, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu kena yakin, kita tak boleh lawan. Kita tak boleh cakap yang Quran ni ialah perkataan Nabi, Nabi yang tulis, Nabi yang baca. Jadi perkataan tersebut, kata-kata yang tersebut boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Baik,
itu untuk perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan seorang itu murtad. Seterusnya ialah perbuatan yang menyebabkan seorang itu murtad. Kita lihat yang pertama, melakukan apa-apa perbuatan yang menjadi amalan khusus orang kafir dengan sengaja, seperti menyembah berhala, matahari, bulan atau bintang dan lain-lain. Baik, jadi kita dah tahu bagaimana cara orang kafir sembah Tuhan mereka. Kalau awak ada jiran-jiran yang beragama Buddha, kita nampak dekat tokong dia, nanti dia bakar dia punya colok dan dia goyang-goyangkan kepala. Kalau kita tiru perbuatan tersebut, maka boleh jatuh murtad. Walaupun kita anggap gurau-gurau, tapi perbuatan tersebut memang perbuatan khusus agama diorang untuk sembah Tuhan, maka kita tak boleh ikut. Melainkan perkara tersebut merupakan benda yang umum. Contoh, memang ada agama yang sembah laut dan sebagainya. Kalau kita sujud kepada laut, itu dikira murtad. Tapi kalau nak mandi laut ataupun berenang dekat laut, perbuatan tersebut tak ada masalah. Yang penting bukan perbuatan khusus agama sesuatu. Baik, itu yang pertama. Perbuatan yang boleh menyebabkan murtad ialah amalan khusus sesuatu agama. Tak kisah agama apa pun, kalau memang perbuatan tersebut merupakan perbuatan khusus dalam agama mereka, maka kita tak boleh buat. Jangan ikut, walaupun sekadar suka-suka. Baik, kemudian yang kedua, menolak kebenaran Al-Quran atau mempersendakan hukum yang terdapat di dalamnya, seperti menghalalkan yang haram. Jadi, ada perkara-perkara yang Allah SWT dah haramkan. Kalau kita buat perkara tersebut dengan niat kita mempersendakan, kita niat benda ni halal, sedangkan Allah SWT dah kata haram. Contoh, dihalalkan zina, sedangkan kita tahu zina haram, arak haram, judi haram. Jadi dia percaya ataupun disengaja niatkan benda ni semua halal, apa yang Allah SWT haramkan, maka perbuatan tersebut menyebabkan orang tersebut menjadi murtad. Yang kedua, ingat, kita buat sesuatu perkara yang haram dengan niat, dengan iktikad benda tu halal, sedangkan kita tahu benda tu haram, maka jatuh murtad. Dan yang terakhir, perbuatan yang boleh menyebabkan murtad ialah meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib seperti puasa, solat, zakat dan haji dengan, ingat ada perkataan dengan, menafikan hukum wajib melakukan amalan tersebut. Jadi kalau kita tinggal puasa, nakal masa kecil-kecil, tinggal puasa, tinggal solat, jadi kita belum lagi dianggap sebagai murtad, melainkan kalau kita menafikan perkara tersebut wajib. Contoh, kita dah tak solat, kemudian kita cakap pula, kenapa pula nak kena solat? Bukannya wajib pun. Perkataan dan perbuatan kita tersebut menjadikan kita murtad. Jadi itu sahaja penerangan tentang cara-cara boleh berlakunya murtad. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ni bermanfaat dan mendatangkan faedah untuk awak. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.